Ada 3 orang gadis yang mandi di situ telah dirogol, dibunuh serta dibuang serta merta dalam tasik tersebut. Selepas pada kejadian itu, hello guys, what's up? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton yang menonton video saya sekarang. Welcome back to my channel yang mempunyai pelbagai jenis konten seperti kisah seram, mukbang, fakta menarik dan sebagainya. So untuk video kali ini, aku akan menceritakan pelbagai kisah seram yang ada di Malaysia, terutama di negeri-negeri yang aku rasa korang pun dah familiar kisah yang aku akan cerita kejap lagi. So untuk video kali ini aku akan ceritakan kisah seram yang ada di negeri Perlis, Indra Kayangan. So kita tahu di negeri Perlis ni ada juga tempat-tempat yang menarik untuk kita kunjungi, kita boleh lawati, menikmati keindahan ciptaan Tuhan dan sebagainya. Tetapi di sebalik keindahan itu jugalah ada kisah-kisah yang menyeramkan yang boleh menyebabkan bulu roma anda meremang. So guys, sebelum kita meneruskan untuk menceritakan tentang negeri Perlis yang ada kisah-kisah seram tersendiri, kepada sesiapa yang terjumpa channel ni, aku ucapkan selamat datang ke Nest Channel. Kepada siapa yang ada dulu sampai sekarang yang still sama dengan aku ucapkan thank you so much for your support and I hope you enjoy until end, okay? So guys, kalau siapa yang terjumpa channel ni juga, jangan lupa kalau korang suka, tekan button like, share, komen di bawah dan subscribe my channel untuk dapat video-video baru akan datang. Dan juga tekan butang loceng di sebelah butang subscribe itu untuk dapat info-info yang aku akan upload, macam video-video baru ke atau apa-apa info lah tentang video aku di Nest Channel, okay? So guys, tanpa membuang masa, jom kita saksikan dan jom kita mulakan dengan kisah seram yang pertama di negeri Perlis. So, let's watch it. Wait. Sebelum tu, korang nak menonton, pastikan korang menggunakan earphone korang untuk mendengar lebih jelas dan lebih experience apabila korang mendengar kisah seram yang aku akan ceritakan kejap lagi, okay? So, jom kita mulakan. Hutan Lipur Bukit Air merupakan salah satu tempat riadah ataupun tempat rekreasi yang ada di negeri Perlis. Dengan keluasan 186 hektar, tidak mustahillah ada pelbagai kemudahan yang boleh digunakan oleh pengunjung untuk merasai dan sendiri pengalaman mereka bermanda-manda atau beriadah or berkelah di hutan Lipur tersebut. Namun, di sebalik keindahan tersebut, ada juga beberapa buah resort yang ada di hutan Lipur tersebut, tetapi segelintir resort di kawasan tersebut yang telah ditinggalkan sehingga sekarang kita tak pasti apa yang puncanya resort tu ditutup. Pada waktu malam juga ada beberapa buah kumpulan paranormal yang buat eksplorasi ataupun diorang buat jejak hutan tersebut untuk mencari entiti ataupun diorang nak bongkar ataupun selongkar sendiri apa kesahihannya yang dikatakan oleh orang Perlis tentang penampakan entiti warna putih seolah-olah macam bunian lah, macam pontianak lah, apa semua tu kan. So sehingga hari ini tidak dapat dipastikan apa kesahihan yang betul-betul berlaku di hutan Lipur Bukit Air di Perlis ini. Tasik Melati merupakan tasik yang membentuk hampir beberapa buah pulau-pulau kecil yang ada di kawasan tersebut. Tetapi pada beberapa abad yang lalu, ada satu kisah legend atau kisah yang dipanggil urban legend yang ada di Tasik Melati. Ada satu kisah yang diceritakan oleh penduduk-penduduk di sana, iaitu ada 3 orang gadis yang mandi di situ telah dirogol, dibunuh serta dibuang serta merta dalam tasik tersebut. Selepas pada kejadian itu, masyarakat di situ bila diorang pergi ke sana, diorang kadang-kadang akan ternampak kelibat 3 gadis tersebut yang telah dirogol, dibunuh dan juga dibuang ke dalam tasik tersebut. Diorang seolah-olah macam pelik
Macam mana 3 orang gadis tersebut boleh dirogol, dibunuh serta dibuang dalam tasik tu? Sebab dia orang pun tak tahu apa motif sebenarnya yang berlaku pada 3 orang tu. Urban legend kedua di Tasik Melati tersebut ialah ada yang mengatakan bahawa ada yang nampak seekor ular sawa. Tapi ular sawa ni bukan biasa-biasa tau. Selalunya ular-ular yang ada di dunia ni selalu ada satu kepala je kan. Tetapi yang mereka nampak ni, ular sawa tu ada 3 kepala. So diorang pun macam asal ada 3 kepala ni kan, satu kepala je. So diorang pun macam dia rasa takut, and diorang macam elak lah ke kawasan-kawasan yang macam nampak ular sawa yang orang tahu bukan biasa-biasa ni lah. Tetapi bila diorang nampak ular sawa tu kejap je muncul, lepas tu hilang. But before that, bila diorang tengok after ular tu hilang, diorang akan terkena sesuatu yang seolah-olah macam disihir ataupun diganggu, berkemungkinan daripada ular sawa gaib tersebut. Wang Kelian, seperti yang kita tahu, Wang Kelian ni merupakan tempat kawasan zon bebas cukai ataupun kawasan-kawasan perniagaan yang berada di antara sempadan Malaysia dengan negara Thailand. So dulu ni kita boleh masuk free antara dua negara ni untuk kita membeli belah. Sambil tu cuci mata, kita tengok barang-barang yang ada kat situ kan. Tetapi lepas tu diorang dah tutup dan berkemungkinan diorang kata kalau nak masuk pun kena pass border kalau kau nak beli barang dekat Thailand pun. Tetapi di sebalik kawasan Wang Kelian tu ada satu penempatan ataupun satu kawasan yang aku rasa sebelum ni dah viral pada tahun 2000 berapa aku tak ingat. Tetapi ada satu kawasan yang dijadikan sebagai tempat bagi pelarian-pelarian yang berasal dari Myanmar, Bangladesh, India ataupun mana-mana negara. So pihak berkuasa telah menjumpai beberapa buah seolah-olah macam kanopi dekat kawasan hutan berhampiran dengan sempadan Malaysia Thailand di Wang Kelian dan penemuan beberapa buah kubur yang dimiliki oleh pelarian-pelarian tersebut. Ada yang mengatakan bahawa sebelum diorang dibunuh ataupun diorang meninggal dunia akibat kekurangan nutrisi ataupun tak cukup makan, diorang ni berkemungkinan, ada orang kata lah, diorang kena seksa, diorang kena pukul, direjam tanpa sebab. Motifnya aku tak tahu kenapa, tetapi bila dengar orang cakap macam tu, it was like, I don't know, because diorang bila kena, diorang pelarian dari negara luar masuk ke Malaysia, digelar sebagai parti. So diorang masuk pun masuk secara haram, lepas tu buat perdebatan dekat Wang Kelian. Lepas tu aku tak sure lah yang diorang kena rejam, diorang kena pukul, aku tak tahulah betul ke tidak. Tapi seramnya ialah Wang Kelian ni kawasan hutan. Kadang-kadang kalau kita pergi waktu malam pun memang akan nampak lah kelibat-kelibat yang kita boleh nampak seperti pontianak ke, pocong ke. Kadang-kadang kita boleh ternampak juga hantu siam sebab dah berhampiran dengan negara Thailand kan. So kita tak mustahil lah benda-benda macam tu boleh masuk ke negara kita. Cuma dia tidak masuk keseluruhan. Dia cuma kawasan-kawasan setempat je yang diorang nampak. Itu pun diorang nampak pun bukan selalu. Diorang nampak pun ikut time dia juga. Jalan Tasik Timah Taso. Seperti kita tahu, di jalan tersebut adalah jalan yang menghubungkan antara Bandar Kangan dan juga Padang Besar. Namun di sebalik keindahan kawasan di jalan tersebut, terdapat beberapa kisah yang berkemungkinan ada yang tahu, ada yang tak tahu tentang kisah tersebut. Tetapi untuk kisah yang pertama yang aku ceritakan kepada korang, satu kisah di mana ada seorang pemuda yang melalui jalan tersebut pada waktu tengah malam. Tiba-tiba dia berhentikan kenderaannya secara terpesong kerana dia nampak ada seekor ular yang menyusuri ataupun melalui jalan tersebut. Tetapi ular tu bukan ular biasa-biasa. Ular tu dia mempunyai 3 kepala. Selalunya ular biasa ada 1 kepala je kan. Jadi pemuda tersebut beri laluan kepada ular tu untuk ular tu menyeberangi ataupun melalui jalan tersebut. Tetapi bila ular tu dah hampir nak pergi, pemuda tu sempat menoleh. Namun tiba-tiba ular yang ada 3 kepala tersebut gaib sekelip mata. Namun ada juga kisah yang menyatakan bahawa ada seorang nenek tua yang minta tumpang
kepada pemandu ataupun pengguna-pengguna jalan raya yang menggunakan jalan tersebut. Jalan tu jugalah dia akan start sunyi apabila masuk jam 9 malam. Jalan tu sangat-sangat sunyi. Kalau ada kereta pun dalam beberapa buah biji je. Berbalik pada cerita nenek tua tu tadi, apabila nenek tua tersebut meminta ataupun dia melambai ke arah pemandu-pemandu yang menggunakan jalan tersebut, pemandu-pemandu yang menggunakan jalan tersebut menghiraukan apa yang nenek tua tu nak kata. Dia nak lambai ke, dia nak minta bantuan ke, ataupun dia nak minta tumbang ke. Buat tak tahu, dia buat ada je. Wanita tua tersebut melambai-lambai ke arah diorang lebih kurang 10 meter dari jarak kenderaan mereka dengan orang tua tersebut. Apabila pemandu-pemandu tersebut menghiraukan tumpaan ataupun permintaan orang tua tu untuk meminta tumpang untuk balik ataupun sebagainya, diorang pun terus pulang ke destinasi yang diorang tuju. Namun, apabila diorang dah sampai ke destinasi, jangan terkejut. Bila pemandu-pemandu tersebut dah sampai, contoh dah balik ke, ataupun memang dah balik kan waktu tu kan, diorang bila pusing belakang, diorang akan perasan ada sebatang kayu yang menyerupai tongkat kayu lama yang berkemungkinan milik nenek tua tersebut. Namun, kita tertanya-tanya, macam mana ada sebatang kayu yang menyerupai tongkat kayu yang selalunya orang tua guna untuk berjalan ataupun apa-apa sebagainya boleh ada dalam kenderaan tersebut? Macam mana tu guys? Alright guys, itu saja video pada hari ini. So guys, aku harap video ni dapat memberi manfaat ataupun info-info yang berguna kepada pengguna-pengguna khususnya yang nak pergi ke Perlis pada waktu malam. Berhati-hatilah bila menggunakan jalan-jalan ataupun bila pergi ke tempat-tempat yang aku sebut tadi tu. Be careful lah, sebab kita tak tahu apa yang ada di sekeliling kita. Kita tengah drive elok, tiba-tiba ada benda suatu something yang tak kena lah, apa benda semua tu lah kan. So guys, itu saja. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan like, share, komen dan juga subscribe my channel. Dan sesiapa yang baru ke channel aku ucapkan selamat datang ke Nest channel. Alright guys, itu saja. Assalamualaikum and bye-bye. See you in my next video. Jumpa lagi. Boom.